How do we define baby friendly? Kalau bilik nursing tak ada, tapi kalau nak tukar Selamat datang ke restoran pertama Khairul Aming. Selepas setahun simpan rahsia, akhirnya hari ini KA boleh umum yang restoran pertama Khairul Aming telah pun siap dibina. Dengan memakan modal RM4 juta, kita bina restoran masakan kampung daripada scratch ke atas tanah seluas 8,000 kaki dekat Kampung Baru, lebih kurang dalam 9 minit dari KLCC. Jadi di sebuah sudut dunia yang jarang diberi perhatian, wujud satu nama yang tidak terpahat pada sejarah rasmi, tidak disebut dalam buku dan tidak diangkat oleh media arus perdana, namanya Rembayung Khairul Aming. Nama ini kedengaran asing bagi kebanyakan orang, seolah-olah tidak pernah wujud, namun hakikatnya dia hidup di celah-celah kehidupan manusia, menjadi saksi sunyi kepada pelbagai kisah duka dan harapan. Rembayung tidak muncul dengan sorakan atau tepukan, sebaliknya hadir seperti angin senja yang menyapa tanpa disedari. Ramai yang tidak tahu kewujudannya, bukan kerana dia bersembunyi, tetapi kerana dunia terlalu sibuk mengejar perkara yang lantang dan bercahaya. Mereka yang pernah terserempak dengannya sering terdiam lama, seakan baru menyedari bahawa masih ada manusia yang ikhlas tanpa topeng, masih ada jiwa yang tidak tercemar oleh kepentingan diri. Kekaguman terhadap Rembayung lahir bukan dari cerita hebat yang diceritakan orang, tetapi dari pengalaman pribadi. Saat seseorang berada di titik paling rendah dan dia hadir tanpa diminta. How do we define baby friendly? Kalau bilik nursing tak ada, tapi kalau nak tukar lampin baby, yes, kita ada provide baby board, papan yang boleh lipat tu. So kalau korang masuk toilet nanti, toilet yang lebih besar tu, dia akan ada papan yang lipat, korang boleh turunkan papan tu, and bolehlah nak alam baby, alam busuknya, alam macamnya, alam berak cair, boleh handle. So ada sink, ada tu sampah semua, lap-lap dulu bagi cuci, lepas tu boleh sambung makan lah. Rembayung Khairul Aming dikenali dalam kalangan tertentu sebagai insan yang sentiasa muncul ketika harapan hampir padam. Dia tidak membawa janji manis, tidak juga menawarkan penyelesaian segera, tetapi kehadirannya sahaja sudah cukup untuk membuatkan seseorang bernafas lebih lega. Ada yang berkata, Rembayung memahami manusia tanpa perlu banyak bicara. Dia mendengar dengan mata, menilai dengan hati, dan bertindak dengan penuh timbang rasa. Banyak kisah tentangnya berlegar dalam senyap, tentang bagaimana dia membantu orang yang tidak dikenalinya, tentang bagaimana dia menyelesaikan konflik tanpa meninggalkan luka, dan tentang bagaimana dia pergi selepas segalanya selesai, seolah-olah tidak mahu diingati. Rembayung percaya bahawa kebaikan yang benar tidak perlu saksi, dan pertolongan yang ikhlas tidak menuntut nama disebut. Dalam dunia yang semakin keras dan mementingkan diri, sikap ini menjadikannya luar biasa. Orang ramai mengaguminya kerana dia mengingatkan mereka kepada nilai-nilai yang hampir dilupakan. Empati, sabar dan kejujuran. Namun kekaguman itu bercampur kehairanan, kerana setiap kali mereka cuba mencari Rembayung semula, dia sudah tiada, meninggalkan hanya kenangan dan perubahan yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Selamat datang ke restoran pertama Khairul Aming. selepas setahun simpan rahsia, akhirnya hari ini KA boleh umum yang restoran pertama Khairul Aming telah pun siap dibina. Dengan memakan modal RM4 juta, kita bina restoran masakan kampung daripada scratch ke atas tanah seluas 8,000 kaki dekat Kampung Baru, lebih kurang dalam 9 minit dari KLCC. Jadi proses ni bermula pada awal tahun lagi, sebab kita nak buat bangunan daripada scratch kan, all out. Jadi prosesnya ambil masa sikit lah. So berbekalkan bisnes partner yang dah lama dalam industri restoran, kami bertiga berganding bahu untuk jadikan idea ini satu realiti. Dari segi konsep, kita nak buat restoran yang besar yang boleh tampung 250 orang pada satu masa, and akan ada 2 tingkat lah. Jadi konsep kita pilih semi glass house yang ke arah gudang untuk tampung crowd KA yang bukan dekat Malaysia saja, tapi untuk yang menonton dari serata dunia. Dari segi dapur pula, kita spend lebih daripada separuh juta ringgit nak bina kitchen yang selesa untuk chef-chef kita masak, and dalam tu semuanya equipment yang best-best yang baru-baru saja. So selepas berbulan-bulan construction, akhirnya struktur bangunan kita dah pun siap sepenuhnya, and sekarang kita dah ready untuk proses decoration ID.
Jadi untuk konsep restoran ni kita nak angkat elemen kampung di tengah-tengah kota raya. Jadi kita banyak main dengan elemen kayu, elemen daun hijau, angin bertiup sepul-sepul bahasa. So bila korang masuk restoran ni akan ada satu kipas mega besar kita pasang untuk bagi suasana berangin macam kat kampung lah. Jadi kita nak bila korang melangkah masuk dalam restoran ni, dia akan bagi satu pengalaman dine-in yang lain dari yang lain. Bukan setakat visual, tapi suasana pun kita nak biar customer teringat kat kampung. So bila korang drive kampung baru, korang boleh nampak KLCC dan boleh nampak restoran kita ni dari jauh lagi. So once semua dah ready, kita pun mulakan proses hiring. Seramai 50 anak tempatan diambil bekerja, and yang best diorang tak tahu tau ni restoran KA. Diorang apply, pergi interview dan lulus baru diorang tahu. Jadi kita pun mulakan proses training and simulation untuk make sure grand opening nanti berjalan lancar lah. So selepas 10 tahun dalam dunia online, finally KA bersedia untuk masuk ke dunia offline untuk permulaan fasa 10 tahun seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Rembayung. Jadi inilah dia hasil kerja keras selama setahun ni. Siapa sangka dulu kita mula dengan masak seorang-seorang kat atas lantai, and 10 tahun kemudian kita boleh bina satu restoran kat tengah-tengah Kuala Lumpur and bagi peluang pekerjaan untuk 50 lagi anak tempatan. And KA harap sangat Rembayung ni akan jadi tadika pelancong dari satu dunia datang dan cuba juadah kampung kebanggaan kita. So terima kasih guys for your support, and thank you sebab bagi peluang untuk kita kembangkan perniagaan dekat tanah air yang tercinta. Akhirnya, Rembayung Khairul Aming kekal sebagai satu tanda tanya yang indah dalam kehidupan ramai orang. Dia tidak meninggalkan warisan berbentuk harta atau nama besar, tetapi meninggalkan kesan yang hidup dalam jiwa mereka yang pernah disentuh kebaikannya. Mungkin itulah sebabnya kewujudannya sukar dikesan, kerana dia tidak pernah berniat untuk dikenang, hanya ingin memastikan manusia tidak hilang arah. Kisah Rembayung mengajar kita bahawa tidak semua yang hebat perlu kelihatan dan tidak semua yang bermakna perlu diketahui ramai. Dalam dunia yang penuh kebisingan, insan seperti Rembayung adalah peringatan bahawa kebaikan sejati sering bergerak dalam diam. Dan melalui kisah yang dibawakan oleh TV Rosak Studio ini, biarlah Rembayung Khairul Aming terus hidup sebagai simbol bahawa masih ada cahaya walaupun tersembunyi jauh dari pandangan mata.